saya nak tanya, clear tak suara saya? Kalau clear, komen clear. Kalau tak clear, beritahu Clear tak suara saya? Hopefully clear lah Okay. So apa khabar semua? Harap semua berada dalam keadaan sangat yang dalam keadaan yang sihat lah baik. Okay, so hari ni 7 Disember. Kalau you all perasan pergi tengok kat luar sana, tengok bulan. Bulan hari ni lain macam sikit. Okay. Alright. So nak tunggu ke atau nak terus cerita? So sebelum saya share tajuk atau topik yang saya akan kupas malam ni, iaitu kenapa anxiety kita relapse, mungkin saya boleh minta bantuan kawan-kawan untuk sharekan video ni, sharekan live video ni atau like video ni, supaya apabila you all share atau like, okay, akan lebih ramai lagi kawan-kawan di luar sana yang dapat nampak video ni. Sebab kalau you all aware, memang sekarang ni ramai gila yang dah mengalami anxiety tu tak? Ramai sangat. Kan? Ramai dah. Dekat dalam ADMC sahaja dah rasa dah 14,000 kot members. Tapi yelah, 14,000 tu bukannya semua mengalami anxiety sebenarnya. Ada yang untuk bantu pasangan, ada yang bantu saudara mara kan. Tetapi nak menunjukkan yang jumlah pesakit anxiety disorder ni semakin meningkat. Okay, so dalam meningkat satu hal, yang pernah sembuh boleh relapse semula. Yang belum nak berapa nak sembuh pun datang balik relapse tu. Okay, so relapse ni kalau kita sebut, dia sama juga dengan setbacks lah. Okay, benda yang sama, relapse, setback maknanya benda yang datang balik. Relapse tu datang balik. Setback tu maksudnya something yang berlaku yang kata menghalang kita untuk terus daripada sembuh. So berlakulah setbacks ataupun berlakulah relapse. Okay, so sebelum saya kupas tentang kenapa kita mengalami anxiety disorder, kenapa anxiety disorder kita relapse. Okay, so kalau you all sebelum ni ada follow saya punya penulisan, ada pernah baca saya punya ebook, 2 ebook saya bertajuk anxiety disorder dan juga anxiety and I, you all akan faham bagaimana cara saya memulihkan diri saya dan apa yang saya faham tentang anxiety disorder, dan benda itulah yang membuatkan saya boleh keluar daripada cycle of anxiety ni. Okay, so dalam asas pemulihan, masa saya merawat diri saya, memulihkan diri saya waktu tu secara semula jadi. Okay, antara asas dalam proses pemulihan yang saya faham, okay, dan yang itu yang saya kongsikan pada kawan-kawan adalah, pertama, pengetahuan. Okay, pengetahuan, penerimaan, setbacks, konsisten dengan penerimaan, dan juga total submission. So dalam proses pemulihan, asas proses pemulihan ni kita kena faham. Dalam proses pemulihan kita kena faham apa yang dikatakan pengetahuan, kita kena faham apa yang dikatakan dengan penerimaan, kita kena faham apa yang dikatakan dengan setbacks, kita kena faham apa yang dikatakan dengan konsisten dengan penerimaan, dan kita kena faham dengan apa yang disebut sebagai total submission. Okay, so secara roughly-nya, pengetahuan ni adalah perkara asas sebelum you all nak menjalani proses pemulihan. Nak masuk langkah pertama dalam proses pemulihan, you all kena ada knowledge. Kalau you all tak ada knowledge, macam mana you all nak merawat dan memulihkan keadaan tu? So benda pertama kena ada knowledge. Nak ada knowledge ni macam-macam cara. You all boleh dapatkan information tu, sama ada you all pergi jumpa psychiatrist, pergi jumpa pakai psikologi, pergi jumpa individu yang bertauliah untuk nak memberi pengetahuan tentang apa itu anxiety disorder dan nak memberitahu apa yang sedang you all alami. Ataupun you all boleh tanya pengalaman kawan-kawan yang pernah mengalami anxiety disorder. So you all kena ada knowledge. First kena ada knowledge, apa tu anxiety, apa simptom-simptom anxiety yang terlibat, simptom fizikal, apa simptom emosi. Okay, kalau macam saya pecahkan pada simptom fizikal dan simptom emosi. Kena faham. Dan bagaimana kita boleh pulihkan anxiety disorder tu, dan berapa ramai sebenarnya dah pulih daripada anxiety disorder. Kena ada knowledge tu. Okay, kedua, you all kena didik diri
untuk menerima keadaan. Acceptance adalah kaedah yang paling mudah yang saya praktis dan yang saya sharekan pada kawan-kawan, yang mana acceptance ni merupakan kaedah yang saya adapt daripada salah seorang daripada pesakit anxiety, Paul David, dalam buku dia Atlas Alive, yang mana saya baca buku dia tu. Hafizah, Waalaikumsalam. Okey, yang mana saya baca buku dia tu, dan daripada buku dia tu saya applykan, saya praktis, dan daripada situlah saya dapat kefahaman, oh, it is all about acceptance. Okey, apabila kita belajar mengajar diri kita untuk menerima keadaan itu, kita akan dapat meredakan kita punya tekanan, stres. So dalam keadaan kita boleh menerima, dalam keadaan kita membenarkan simptom-simptom tu, kita dapat berdamai dengan simptom. Bila kita dapat berdamai dengan simptom, barulah kita ada kuasa bagaimana untuk nak tackle keadaan tersebut. Alright. So yang ketiga adalah you kena faham dalam asas proses pemulihan. Asas pemulihan adalah you kena faham tentang setbacks, okay, atau relapse. Benda ni memang akan berlaku sepanjang proses pemulihan you all. Inilah yang kita nak ceritakan. Kenapa malam ni kita ceritakan kenapa you all ni boleh relapse anxiety tu. Okay, so kena faham setback, kena faham relapse. So asas proses pemulihan, you kena faham tentang setback. Setback merupakan halangan, bentuk halangan ataupun perkara-perkara yang membuatkan you punya simptom keadaan itu berbalik semula. Setbacks ataupun relapse membawa maksud simptom-simptom yang you alami itu, okay, berulang-ulang, ataupun simptom lama datang balik, ataupun simptom baru datang. So itu adalah relapse. Itu adalah setbacks. Okay, kadang-kadang bila berlaku relapse ataupun setback tu, keadaan tu you rasa macam back to square one, ataupun you rasa keadaan tu lebih teruk daripada sebelum ni. So tak kisahlah apa pun keadaan yang you alami, itu di bawah relapse, itu di bawah setbacks. Okay, asas keempat adalah konsisten dengan penerimaan. Ini adalah asas proses yang you perlu tahu sepanjang proses pemulihan tu. You kena konsisten, you kena ada disiplin, you kena istiqamah dalam you punya kata kaedah yang you amalkan, iaitu acceptance. Keep accepting you punya simptom. Sentiasa mengajar diri untuk menerima keadaan itu. Wa iman, dalam keadaan you tak boleh menerima pun keadaan itu, you terima yang you sedang tak boleh terima. You see how deep acceptance is? Berapa layer yang you nak kena faham. Ini sebab practicing. Nanti you akan tahu bila you try ajar diri untuk accept keadaan tu. Okay. And then yang the last one, asas dalam proses pemulihan, you kena faham tentang total recovery. Tadi saya sebut apa? Total submission. Okay. Yang kelima adalah asas dalam pemulihan adalah total recovery. Okay, bermaksud dalam proses nak pulihkan anxiety disorder, you kena ada satu keyakinan, you kena ada satu kepercayaan yang anxiety disorder ni memang boleh total recover, memang boleh 100% recover. Sebab apa? Sebab kenapa saya cerita pasal total recover? Kenapa saya berani cakap pasal total recover? Sebab saya sendiri pernah menghadiri satu bengkel, okay, yang panel yang merupakan pakar psikiatri. And then saya tanya dia satu soalan je. Saya tanya dia, anxiety disorder ni boleh pulih ke tidak? 100% boleh pulih ke tidak? And then dia kata, je 100% boleh pulih dengan kaedah rawatan yang betul. You see? So kalau you all jumpa kaedah rawatan yang betul tu untuk pulih, you all boleh pulih 100%. You all boleh pulih sebab apa? Anxiety ni merupakan cycle. Dia kitaran. You akan duduk dalam kitaran yang sama berulang-ulang kali. Bermaksud kalau you keluar daripada kitaran tu, you dah pulih lah. Kan? So kena belajar macam mana nak keluar daripada kitaran tu. Okay. So asas tadi saya sebut, you kena faham dalam proses pemulihan, you kena tahu, you kena ada knowledge, okay, you kena belajar untuk accept, you kena tahu apa itu setback, you kena tahu apa itu konsisten dalam penerimaan, dan juga you kena tahu what is total recovery. Total recovery juga membawa maksud sama ada you masih ada simptom, okay, ataupun simptom tu simptom tu dah berkurang, tetapi you dah boleh untuk menjalani kehidupan normal. Itu juga merupakan definisi di bawah total recovery. Bermaksud kita tak adalah sampai tahap macam habis hilang simptom tu kita baru nak anggap sebagai total recovery. Tak semestinya. Kadang-kadang simptom tu ada, tetapi benda tu dah tak menguasai diri kita. Dia tak kontrol apa yang kita nak buat. Okay, maksudnya kalau hari tu kita nak pergi kerja, kita kerja macam biasa. Kita boleh buat apa benda projek yang kita nak buat. Okay, kita nak mencapai impian kita, kita nak mencapai hala tuju hidup kita buat. Tapi benda tu, simptom tu masih ada, tetapi dia tidak mengganggu kita lagi.
dan kita juga tidak attach pada istilah anxiety lagi dah. Itu dimasukkan sebagai total recovery. Mana you dah keluar daripada cycle tu. Ada simptom ke tak ada simptom ke, you tak peduli. Sampai tahap you dah lupa dah simptom tu macam mana, cara, apa tu rasa dia. Okay, so malam ni okay, sebelum saya sebelum saya nak sambung pasal kenapa anxiety kita relapse, yang tadi saya dah cerita pasal asas pemulihan. Kemudian saya juga selalu sebut, okay, dalam proses pemulihan, kat mana yang kita nak pulihkan. So ada 4 dimensi yang kita kena pulihkan. First tadi kita dah tahu, okay, apa asas-asas yang kita kena tahu dalam proses pemulihan. Okay, pengetahuan, penerimaan, setbacks, konsisten dengan penerimaan dan juga total recovery. You kena tahu benda ni. Lepas tu you kena tahu apakah dimensi yang you nak kena rawat. Okay, dimensi tu senang je. Dimensi tu adalah tentang diri you sendiri, tentang diri kita. Yang pertama adalah kita kena rawat diri kita sendiri, iaitu jiwa. Kita ni jiwa, kita ni roh. Kita kena rawat diri kita tu sendiri. Jiwa tu, roh tu kita kena rawat. Okay, kemudian kita kena rawat jasad kita. Kita kena rawat kita punya fikiran. Kita kena rawat kita punya emosi. So ini 4 dimensi yang kita kena rawat. You rawat benda-benda 4 perkara ni, you akan dapat keluar daripada cycle of anxiety. Okay, so yang itu panjang cerita lah. Nak cerita tu kena masuk session lah kan. Okay, so kalau ataupun masuk session boleh, banyak dalam video saya pun ada kat YouTube, boleh tengok, saya ada sharekan. And then yang ni kita nak masuk topik apa yang menyebabkan anxiety kita relapse. Sebab saya percaya ramai yang mengalami relapse anxiety kan. Sama ada simptom-simptom dia tu makin teruk, ataupun simptom tu dah lama hilang tetapi datang balik, ataupun masih berulang-ulang. Okay, itu adalah setback, itu adalah relapse. Tak kisahlah you nak gunakan istilah apa sekalipun, tetapi yang penting perkara tu membuatkan you tidak selesa. Betul tak? Bila you mengalami setback, bila mengalami relapse, you rasa tak selesa. So, sepanjang pemerhatian saya dan berdasarkan pengalaman saya, okay, saya dapat kenal pasti apa punca menyebabkan kita mengalami relapse anxiety ni. Okay, so saya kena anxiety waktu zaman belajar, okay, di universiti. Waktu tu lebih kurang dalam tahun 2006 macam tu. Sometimes saya sebenarnya tak berapa recall tahun bila, tapi around 2005, 2005, 2006 macam tu lah. Okay, itu first saya kena anxiety. Lepas tu saya consider fully recover sebab saya menggunakan kaedah rawatan alternatif. Lepas tu dia relapse tahun 2013. And tahun 2013 tu saya fikirkan ini makin teruk. Okay, so masa tu saya pun dapat surat pergi ke psikiatrik, tapi saya tak nak pergi sebab saya rasa macam saya nak cuba untuk merawat diri saya. Sebab saya teringat yang dulu saya pernah kena benda ni. So dulu saya pernah pulih dengan rawatan alternatif. So kenapa sekarang ni aku tak cuba sekali lagi rawatan alternatif. So saya pun buat, tapi masa tu memang agak struggle jugalah nak orang kata nak buat balik rawatan alternatif tu, sebab dia dah tak sama. Okay, dah tak sama dah cara tu. Maksudnya bila kita buat benda yang sama pun benda tu dah tak terpakai. Rupanya kita punya skill kita untuk nak overcome dengan keadaan tu dah kena upgrade. Alright, so what happened, masa tu saya try untuk nak rawat diri sendiri tapi tak boleh. End up saya pun pergilah jumpa doktor. Doktor pun bagi ubat. Lepas tu saya pun makanlah ubat Prozac, apa benda tah saya tak ingat, tapi dia tulis kat situ ubat mood lah. Rupanya bila saya dah buat research, itu adalah type of Xanax. Okay, so saya pun makan satu biji. Lepas saya makan tu saya rasa macam tak boleh. Saya rasa tak boleh sebab waktu tu saya tak tahu kenapa, lepas saya makan tu saya macam tak tahu saya ni pengsan ke, tak sedar ke apa ke, tapi benda tu beri perasaan yang tak best untuk saya lah. So that was the moment yang saya decide untuk that's it. Saya rasa saya pilih untuk jalan saya sendiri. Saya nak gunakan natural treatment ataupun natural remedies. So bermulalah perjalanan saya waktu tu mencari kaedah rawatan, sehinggalah Allah izinkan saya untuk menggunakan kaedah rawatan semula jadi, dan saya pun pulih alhamdulillah, dan saya pun bebas daripada anxiety waktu itu. And then saya pun keluar membantu kawan-kawan lah. Masa tu lebih kurang tahun 2014 macam tu. Sebenarnya at the end of 2013 tu saya dah start bantu kawan-kawan untuk sharekan saya punya knowledge, bagaimana saya pulih daripada anxiety. Lepas tu sampailah sekarang saya bantu you all. Saya kongsikan pengalaman saya bagaimana saya pulih daripada anxiety.
Okey, tetapi pada tahun 2020 kalau tak silap saya, waktu tu saya mengalami simptom exactly macam anxiety tu balik. Macam panic attack macam tu lah. Tetapi benda tu dia tak sama. Dia punya simptom tu tak sama. Tapi perasaan kita berada dalam ketakutan, kerisauan, perasaan kita, badan kita rasa tak sihat, kita rasa macam kita sakit tu, saya dapat rasa. Masa tu tahun 2020. Waktu tu kalau ingat, itu adalah masa kita PKP, masa pandemik. Alright? So, itulah pengalaman-pengalaman yang saya tempuh, yang mana bila saya perasan balik, the last one yang saya kena tu, dia tak sekuat macam yang the first and second. Tak sekuat. Maknanya benda tu dah orang kata, dah mula reda. Tetapi saya, waktu yang ketiga saya kena tu, saya tidak labelkan dia sebagai anxiety ke ataupun simptom-simptom anxiety ke, tidak. Saya lebih membawa kepada memahamkan diri saya bahawa saya punya tenaga dalaman yang tak seimbang. Okay, so bila saya fahamkan keadaan tu, benda tu beransur reda. Okay, so 4 faktor sebenarnya saya dah dapat kesan. Kalau ini buat masa sekarang lah, kalau akan datang you all dapat lagi faktor kenapa you all boleh relapse anxiety ni, then please add on, tak ada masalah, sebab ilmu ni berkembang. Tapi melalui pemerhatian saya dan melalui pengalaman saya, ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang individu itu mengalami relapsing dalam dia punya proses pemulihan dia. Maksudnya sepanjang dia mengalami anxiety. Okey, perkara pertama, okey, yang kita kena ingat, yang membuatkan kita balik semula setbacks ataupun relapse adalah apabila kita mempunyai pattern fikiran, pattern emosi, perasaan, dan juga pattern lifestyle yang sama. Kita repeat benda yang sama. Okay, ini paling penting. Kalau you all masih ada pattern pemikiran yang sama, pattern emosi yang sama, pattern lifestyle kehidupan yang sama, chances untuk anxiety you relapse itu sangat tinggi. Sebab anxiety ni, you kena step out, keluar daripada cycle dia. You tak boleh berada dalam kitaran yang sama. Okay, maksudnya you tak boleh hidup dalam lopak yang sama. You kena jadi macam air mengalir. You kena keluar daripada kitaran tu. Jadi kalau you nak keluar daripada kitaran anxiety, something need to be changed. Something need to change. You punya cara you berfikir kena ubah. Cara you, perasaan yang you lontarkan tu kena ubah. Lifestyle you kena ubah. Maksud lifestyle tu lebih kepada pemakanan. Macam mana you jaga makan. Okay, kalau ada setengah orang dia kata dia menggunakan istilah pantang, tak ada masalah. Bagaimana you pantang makan. Okay, yang itu. Bagaimana you membuat pergerakan, movement badan you. Yang itu kita nak kena tengok. Adakah you masih sama je macam dulu? Sebelum you mengalami anxiety, lifestyle you sama, cara you fikir sama, emosi you sama. Selepas you dah kena anxiety ataupun selepas you dah sembuh dari anxiety, adakah keadaan tu sama? Kalau sama, memang chances untuk datang balik tu tinggi. Okay, anxiety dia tak suka kalau you berubah. Anxiety tak suka kalau you berubah. Anxiety dia nak you sama. Dia nak cara you fikir sama, dia nak cara emosi you sama, dia nak you punya lifestyle sama. Dia tak suka perubahan. Anxiety tak suka perubahan. Tapi kalau you nak keluar daripada cycle of anxiety, you kena make a change. You kena berubah. Okay, maksud dalam erti kata yang saya nak beritahu adalah tukar cara kita berfikir. Okay, maksudnya buat program yang baru, berfikir dalam program yang baru, bentuk pemikiran yang baru. Kalau selama ni kita ni selalu sangat fokus kepada hal-hal yang negatif, apa je situasi yang datang kita banyak menjangkakan hal negatif berlaku, hal yang buruk berlaku, dan tukar benda tu. Dia tak boleh fikir cara yang sama. Okay, kalau dulu mungkin you cakap, okay, kalau aku keluar nanti aku kena panic attack. Okay, itu cara pemikiran yang sama. Kalau aku keluar jauh-jauh, nanti kan aku sesak nafas. Itu cara pemikiran yang sama. Okay, kalau aku makan benda ni, nanti aku akan kena panic attack. Itu cara pemikiran yang sama. Dan apabila setiap kali you bangun pagi, perasaan pertama yang you rasa waktu pagi tu adalah boringnya, bosan lah. Macam sekali lagi nak hadap hidup. Lepas tu rasa macam malasnya. Lepas tu rasa marah, teringat hal semalam, ataupun rasa sedih, semalam gaduh dengan pasangan. Okay, kalau itulah emosi yang you bawa tiap-tiap pagi atau tiap-tiap hari,
chances untuk you datang balik anxiety tu sangat tinggi. You kena ubah cara you punya ekspresikan emosi tu. Alright. So itu yang saya kata, first adalah apa yang menyebabkan kita punya anxiety kita relapse adalah kita masih berulang-ulang dengan pattern fikiran yang sama, berulang-ulang dengan pattern emosi yang sama, okey, dan berulang-ulang dengan lifestyle yang sama, kehidupan yang sama. Jiwa kita ni kena berubah. Kita kena expand, kita kena berkembang, evolve. Okey, itu fitrah, kita kena berkembang, makin maju, makin mencapai kejayaan. Sebab itu dalam azan dipanggil apa? Hayal falah, mari menuju kejayaan. Bermaksud kejayaan tu adalah something yang great. Dia akan besar. Jadi you punya jiwa kena besar, you punya jiwa kena mencapai kejayaan. So untuk mencapai kejayaan, you kena berubah. You tak boleh dengan cara fikiran yang sama. Tak boleh cara fikiran yang sama, you kena ubah. Kadang-kadang kalau ada yang tanya macam mana nak ubah fikiran, kat luar sana banyak guru-guru yang mengajar tentang bagaimana nak programkan semula you punya mind, nak programkan you punya subconscious mind. Banyak guru-guru yang mengajar tentang otak, tentang minda, kan? Saya tak boleh lah ada ilmu macam tu. Kita ni macam saya, kita kena faham. Kita tak boleh memiliki semua ilmu kat dunia. Maksudnya dalam arti kata kita rasa kita tahu semua benda. Taklah, saya tak boleh kata saya tahu semua benda. Jadi saya belajar yang terpakai untuk diri saya. Jadi bila saya faham, oh rupanya aku kena ubah cara aku berfikir. Jadi carilah ilmu untuk nak mengubah fikiran tu. Jadi kalau macam you all rasa macam okey, Kak Nas kata kena cari cara untuk nak programkan balik cara kita berfikir. Carilah guru-guru kat luar sana yang dapat mengajar kita bagaimana nak programkan minda kita. Carilah guru-guru kat luar sana yang dapat ajar kita macam mana kita nak menguruskan emosi. Banyak coach, banyak guru-guru kat luar sana yang you boleh belajar. Antaranya Dr. Rizal, kan, itu pakar otak, kan, belajar bagaimana dia ajar kita nak cara jaga otak, cara berfikir. Lagi siapa? Dr. Azuraida. Ramai sebenarnya saya tengok kat luar sana. It's just that kita ni tak ambil peluang, kan? Tak ambil peluang. Kita tengok sekali lalu je, tapi kita tak tahu apa sebenarnya ilmu dia tu, kan? Satu-satu orang tu dia ada kepakaran dia tersendiri, kan? Dr. Rizal ada kepakaran dia sendiri. Dr. Azuraida tu ada Azura ke Datuk, itulah nama dia. Ada kepakaran dia tersendiri. Dari segi emosi, cari siapa yang pandai menguruskan emosi, yang mengajar. Coach Diana Tahir, Coach Norazian, siapa lagi? Banyak sebenarnya kat luar sana. You kena tahu, you kena pandai cari, kena search. Okay. So bila you belajar, you dah cedok ilmu-ilmu ni, yang you praktiskan, dan you tahu macam mana nak programkan minda you kepada minda yang lebih positif. Dan you dapat tahu macam mana cara you nak uruskan emosi, nak merawat luka-luka batin ni, kan, yang luka-luka terpendam ni, you tahu macam mana nak buat. Okay, dan lifestyle, ubah cari hidup. Carilah coach fitness ke apa, kan, yang lebih ke arah nak mendisiplinkan diri kita. Sebab lifestyle lebih kepada nak ubah disiplin. Orang kata nak terapkan disiplin dalam diri. Macam mana kita nak dapatkan kehidupan kita yang baik adalah dengan disiplin. So yang itulah, kalau you tak ubah, memang dia akan relapse. Okay, that is the first factor yang saya find out. Yang benda tu pun saya bercerita berdasarkan pengalaman. Sebab bila saya pun perasan, saya tinggalkan benda-benda tu semua, dia akan datang balik, kan? Datang balik. Jadi kita kena ubah, betul-betul buat perubahan dalam kehidupan. Saya ada baru-baru ni saya tulis posting kat dalam saya punya page. Saya kata perubahan tu memang menyakitkan, tetapi lebih sakit kalau kita tak berubah. Lebih sakit sebenarnya. Sebab apa lebih sakit? Sebab you akan duduk dalam spiral yang sama, kitaran yang sama, gitu je sampai bila-bila you punya kehidupan. 30 tahun lah dengan anxiety, you tak berubah. Sakit tetap sakit, betul tak? Lebih baik you sakit nak berubah daripada you sakit duduk dalam cycle tu. Jadi sakitlah untuk berubah. Okay, berubah ni kalau dalam Islamik dipanggil hijrah. Hijrah diri, hijrah daripada diri kita yang lama ni kepada diri yang baru. Macam tu hijrah. Dari segi bahasa, motivasinya transformation, transform. Itulah istilah-istilah yang ramai guru-guru kat luar sana ngajar kita tu. Itu sebenarnya, kan, buat perubahan, transformasi, hijrah diri. Itulah dia. Jadi berhijrah lah. Kalau you tak berhijrah, cara you berfikir tak berhijrah. Okay, tak berhijrah cara emosi you, tak berhijrah you punya lifestyle, kehidupan you benarkan diri you berada dalam toksik, memanglah susah. You tak boleh keluar daripada cycle of anxiety tu. Okay, so faktor kedua, kenapa kita mengalami relapse anxiety ni? Sometimes bukan kerana diri kita,
Jangan nak menyalahkan diri kita je. Ni balik-balik salahkan diri sendiri. Oh ni lah aku ni gagal. Ni lah aku tak boleh fikir positif. Ni lah aku tak pandai urus emosi. Ni lah aku tak pandai nak disiplin dengan lifestyle aku. Janganlah duk menyalahkan diri pula. Itu dah nama self-sabotage. Jangan macam tu. Kita kena tengok keadaan. Kena bijak menilai. Okay. So reason yang kedua adalah disebabkan environment juga. Okay. Bermaksud baru-baru ni yang kita mengalami pandemik. Okay, mengalami pandemik, kita duduk PKP apa semua. Kita kena faham. Saya selalu sebut, kita adalah makhluk tenaga. Okay, soul, jiwa tu. Okay, itu istilah yang deep sangat lah. Kalau nak istilah yang paling mudah adalah kita sebut sebagai energi lah. Kita energi, tenaga. So everything kat sekeliling kita ni juga adalah merupakan tenaga. Sebab itu kita panggil tenaga alam. Alam semua jadi. Sebab dia, alam tu sendiri tenaga. Dan kita juga adalah makhluk tenaga. Jadi bila kata tenaga, kita dengan tenaga ni saling berkomunikasi by gelombang, frekuensi, vibration. Kita komunikasi dengan cara macam tu. Jadi apabila seluruh dunia waktu itu, okay, seluruh dunia, alam ni masa tu berada dalam frekuensi yang sangat orang kata rendah. Sebab semua like penduduk dunia mengalami kerisauan dan ketakutan disebabkan pandemik, sebabkan COVID masa tu. Jadi vibration dunia tu masa tu, dia punya vibration tu adalah vibration yang melibatkan perasaan takut, cemas, sedih. You see? So cosmic energy tu sendiri, the world energy tu sendiri, tenaga dunia tu sendiri yang sebenarnya sedang berada dalam keadaan yang tidak selesa. Okay, vibration tu vibration yang rendah. Sebab vibration ketakutan, kerisauan, kesedihan itu. Jadi bila tenaga alam itu sendiri berada dalam lower frekuensi, maka kita pun, kalau kita tak membesarkan kita punya tenaga dalaman, of course kita akan terattract lah dengan lower vibration tu. Maka kita pun akan bersama-sama dengan tenaga alam tu. Kita akan rasa sedih, akan rasa cepat risau, cepat takut. Itu datang balik stres. Bila dah stres, simptom tu pun muncul. Itu yang menyebabkan kita masuk balik dalam cycle of anxiety. Kita start balik fikir pasal pandemik, pasal hal-hal apa tu, kemersatan ekonomi lah, all these things kita masukkan dalam kepala kita. Okay? Tapi kita tak boleh nak menyalahkan hal yang berlaku kat luar, because it is something that kita tak boleh nak control. So bila kita tak boleh nak control, kita kena belajar balik untuk kita menguruskan diri kita sendiri. Okay? Kita kena master diri kita sendiri. Kita mesti bigger dan hal-hal persekitaran. Kita mesti besar daripada hal-hal sekeliling kita. Barulah kita boleh berdepan dengan situasi tu dalam keadaan yang lebih tenang. Okay, so second reason is because of tenaga dunia tu sendiri yang boleh impact kita punya tenaga dalaman. So bila kita punya tenaga dalaman kita shaking, of course kita akan meningkatkan stres, yang itu akan membuatkan sita-sita tu akan keluar semula. So tak mustahil relapse. Kenapa saya kata? Sebab masa PKP, masa tahun pandemik tu, group ADMC punya penyertaan sangat tinggi. Setiap hari ada je orang yang nak masuk. Setiap hari ada je. Dia tak sama macam dulu. Macam sebelum pandemik tu adalah juga orang nak masuk, tapi tak sekerap masa pandemik, sangat tinggi. Masa tu bila saya buat observation, saya kata, wah, memang betul-betul ramai yang terkesan ni. Yang tak pernah kena anxiety. Yang dah lama sembuh tiba-tiba datang balik, you see, because of the world energy tu, tenaga dunia tu sendiri yang tengah berada dalam vibration yang rendah. Okay, so kita pula communication dengan vibration tu, jadi benda tu kita terserap, tenaga daripada luar tu kita terserap. Jadi bila kita terserap, kita pun dapatlah impact ketakutan, kerisauan, kesedihan itu semua. Okay, so buatkan kita punya tenaga dalaman shaking, kita jadi stres yang kita tak perasan, and then dia muncul melalui simptom-simptom. Okay, alright. The third reason, faktor ketiga apa yang membuatkan kita mengalami relapse anxiety adalah disebabkan oleh past trauma ataupun kita mempunyai childhood trauma. Ini tak boleh nak buat apalah kan. Kalau you all dapat kesan, you all antara orang yang mengalami past trauma, childhood trauma, masa zaman kanak-kanak you ada trauma yang mungkin you simpan, you tak nak buka, you tak nak fikir. Okay, you rasa macam you rasa macam, oh tak apalah, aku dah maafkan. Ataupun you rasa macam, tak payahlah, aku tak nak fikir, aku tak ingat langsung benda tu, jangan datang balik benda tu. Okay, sebenarnya you masih simpan
tenaga yang rendah tu dalam badan you. Benda tu akan bila-bila masa dia akan trigger, dia akan keluar balik. So selagi mana you tak buat pemulihan luka-luka batin you tak buat pemulihan you punya trauma tu, dia akan datang berbalik-balik. Okay, you punya anxiety symptom akan datang. Bukan setakat anxiety je, sebenarnya depression punya symptom pun boleh datang. Apa jua penyakit akan muncul kalau you tak rawat yang luka dalaman ni, yang kita tak perasan ni, yang dia dah tersimpan dalam subconscious mind. Sebab trauma ni, kalau seseorang itu mengalami trauma lah, macam saya kata childhood trauma ataupun trauma ni, it doesn't mean yang you kena mengalami insiden-insiden yang besar. Contohnya gangguan seksual, penderaan fizikal, berlaku kematian ataupun bencana alam ataupun kehilangan ke kemalangan ke apa-apalah insiden-insiden atau peristiwa-peristiwa besar. Tak semestinya benda tu boleh menimbulkan trauma. Okey, kadang-kadang hal kecil pun boleh menimbulkan trauma. Contoh, you kena marah dekat sekolah, you dimalukan di sekolah, you kena bully di sekolah. Okay, you parents you diskriminasi. Macam you rasa masa zaman kecil-kecil you rasa tak diperlukan, you rasa tak dihargai, you rasa invisible. Orang tak nampak diri you siapa. Orang abaikan you, rasa terabai. So ini juga antara trauma zaman kanak-kanak yang boleh masuk tersimpan dalam kita punya diri kita, simpan dalam subconscious mind. And then bila dewasa, something triggered, kita akan react berdasarkan apa yang tersimpan dalam memori kita tu, otak kita. So kena buat deep healing lah kan. Kalau kita tahu, kita dapat kesan, oh aku memang dulu pernah ada childhood trauma, buat deep healing. You kena rawat diri yang paling dalam tu. Deep healing pun macam saya kata, banyak sebenarnya coach-coach kat luar sana yang boleh buat deep healing by meditation, by terapi, banyak. So kena tahu cari, buat research, cari kan. Kadang-kadang kalau kita ni dah ada niat untuk nak memulihkan diri kita ke arah tu, Allah akan tunjukkan jalan. Nanti dia akan jumpakan kita dengan orang-orang yang betul. Dia akan jumpakan kita dengan buku-buku yang betul. Dia akan jumpakan kita dengan majlis-majlis ilmu yang betul, yang sesuai dengan kita, yang untuk bantu kita dalam proses kita nak merawat diri kita. So kena tahulah sama ada kita ada tak childhood trauma tu ataupun trauma, past trauma. Kalau kita ada, kita kena rawat. Sebab kalau kita tak rawat, benda tu masih ada, okay, kita punya simptom anxiety tu akan bila masa saja relapse. Sebab itulah membuatkan kita berada dalam kitaran tu berulang-ulang kali sampai 30 tahun, 40 tahun. Because rupanya ada subconscious mind kita yang menyimpan memori lama, past trauma yang kita tak healkan. So kena pulihkan. Alright, okay, saya dah sentuh 3 faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami relapse dalam anxiety. So the last one is very special one. Yang ini saya jarang sentuh. Yang ini pun agak deep. Okay, tapi siapa yang boleh terima, yang tak boleh terima tak apa. Faktor keempat, kenapa kita punya anxiety relapse ataupun setback adalah because of kita sedang mengalami spiritual awakening. Ramai tak yang dah pernah dengar spiritual awakening tu apa? Spiritual awakening dalam bahasa Melayu kita boleh katakan kesedaran lah, awareness. Kita mendapat satu kesedaran baru ataupun kebangkitan jiwa. Okay, spiritual awakening. Yang ini, kenapa dia berlaku? Sometimes ada setengah orang ni, masa kali pertama dia mengalami anxiety, simptom-simptom dia alami itu merupakan dia punya past trauma mungkin, ataupun dia punya overstress kan, dia punya hormon yang tak stabil yang membuatkan dia mengalami anxiety pada asalnya. Tetapi akan ada satu ketika di mana apabila tahun demi tahun berlalu, dia akan mengalami simptom yang lebih kurang sama atau mungkin lebih teruk atau berulang-ulang. Tetapi rupanya waktu itu bukanlah kata dia silap cara makan ke, silap cara lifestyle ke, silap cara berfikir ke, bukan. Dia ada disebabkan oleh dia sedang masuk ataupun nak mengalami fasa kebangkitan jiwa ataupun spiritual awakening, ataupun dia akan masuk kepada satu tahap kesedaran rohani yang baru. Sebab macam saya kata tadi, jiwa kita ni kena berkembang, expand. Okay, makin besar, makin besar. Jadi masa awal-awal kita mengalami anxiety, mungkin kita punya tenaga kita pada gelombang paling bawah. Okay, lepas tu bila kita berjaya pulih, kita punya tahap gelombang kita, tenaga kita meningkat sedikit.
Alright. So lepas tu kita dah dapat menjadi kehidupan normal. Kita dah rasa seronok, happy. Aku dah dapat balik life aku. Tiba-tiba datang balik benda tu. Okay. Jangan marah diri sendiri. Jangan sabotage. Kadang-kadang apabila you mengalami keadaan itu merupakan fasa ataupun tanda-tanda you sedang nak masuk kesedaran yang baru ataupun kebangkitan jiwa yang baru pada tahap yang baru. Okay. So waktu ini you punya vibration lama, dia nak tukar vibration baru. Tenaga dalaman you tu nak berubah. So you a bit shaking sikit kat dalam. Internal energy you tu ada kacau sedikit. Jadi untuk sebelum nak transform daripada diri yang lama kepada diri yang baru, you punya inner energy, tenaga dalaman you akan a bit shaking. So bila shaking, dia akan reflect by symptoms yang pelik-pelik. And kalau you nak tahu, nak tengok dia punya symptoms spiritual awakening yang lebih kurang dengan anxiety adalah you akan rasa sakit badan. Sakit badan yang terlalu sangat sampai ke tulang. Okay, sakit badan. Lepas tu you akan rasa macam dada you akan rasa berat. You rasa macam sometimes you nak tarik nafas pun susah. And you like all the time you rasa macam badan you shaking. Okay. And then you akan datang rasa ketakutan. You akan rasa kebimbangan. You tak tahu apa benda you risaukan. You tak tahu apa benda you takutkan. Okay. Dan kadang-kadang you sedih. Kadang-kadang you terfikir aku ni murung ke? So itu antara simptom-simptom yang kadang-kadang kita confuse. Adakah ini anxiety? Adakah ini penyakit apa ke? Sebenarnya tidak. Benda tu adalah sebenarnya berlaku disebabkan you punya tenaga dalaman tu nak meningkat kepada satu tahap gelombang yang baru, yang lebih besar. You nak berkembang dah ni. Okay, nak berkembang. You nak masuk kepada kebangkitan jiwa yang lebih baru. Kesedaran yang baru. Mungkin dulu you cuma sedar yang kehidupan ni adalah tentang mencukuri contohnya. Masa awal-awal dulu you dah sedar satu perkara, you dapat kesedaran, oh aku kena syukur semua benda. So you pun bersyukur dengan semua benda. You bersyukur dan lama you rasa macam seronoknya bila kita banyak bersyukur. Seronoknya Allah bagi kita banyak nikmat, kita bersyukur. So kita rasa happy, dapat kehidupan yang sangat sempurna waktu tu. Tapi jangan ingat benda tu terhenti kat situ. You akan belajar benda baru lagi. Contoh, lepas tu you akan diajar dengan cara reda contohnya, nak ajar reda. So waktu tu lah, setakat syukur je tak cukup. Allah bagi you satu ilmu, dia bagi you satu cabaran untuk you belajar konsep baru, reda pula ataupun penerimaan. Macam mana you nak ajar diri untuk accept? Reda dengan semua benda ni susah. Jadi kat situlah pengalaman-pengalaman ni penting. Knowledge ni, insiden ni penting sebab dia nak memberi you pengetahuan baru, kesedaran baru. Jadi masa tu lah you rasa macam, oh aku dapat simptom yang ni balik. Jadi apa aku kena buat? Apa kata kalau aku reda? Apa kata kalau aku accept benda ni? So you pun accept, you pun reda. So you dah reda, you accept. Yang lama simptom tu hilang. So you dapat satu pelajaran. Oh rupanya Tuhan nak ajar aku bagaimana untuk menerima keadaan aku walaupun tak best. Maksudnya dulu aku rasa seronok dan bahagia apabila aku dilimpahi dengan nikmat. Aku rasa seronok dan bahagia apabila aku banyak sangat bersyukur. Tetapi tak cukup dengan tu. Rupanya kita kena bersyukur juga, kena teruskan bersyukur dan kena juga belajar menerima dalam keadaan kita tak best sekalipun. Susah tak susah? Susah. Sebab kita ni kebanyakan kita ni, kita akan rasa seronok bila kita dapat nikmat je. Tapi bila mana nikmat tu tak ada, kan, kita akan mula tertanya kenapa hilang semua nikmat ni. Bila kita sihat, kita seronok. Tapi bila kita sakit, kita tak nak terima kita sakit. So, pelajaran baru adalah untuk kita menerima. Wa imam kau sihat, wa imam kau sakit. Bagaimana kau nak setia dengan diri kau? Kau setia tak dengan diri kau? Kau terima tak diri kau dalam keadaan kau tak selesa waktu tu? Dalam keadaan waktu tu kau cacah marba, kau dihimpit balik dengan macam-macam cabaran, kau berterima tak? So, akan ada pelajaran baru lagi. So, okay, tu pelajaran yang kedua. Mungkin you akan dah dapat pelajaran baru, acceptance ataupun reda. So yang ketiga apa pula? You akan belajar observe contohnya, tentang observation atau tentang self awareness. Okay, masa tu you belajar, you kata, oh datang balik simptom-simptom anxiety ni. You rasa anxiety lah kan. Lepas tu you rasa macam apa aku nak kena belajar daripada perkara yang datang balik ni. Apa yang pelajaran baru yang aku nak dapat? Bila you masuk ke dalam yang you tanya apa pelajaran baru yang aku akan dapat, yang aku akan belajar ni, you dah start masuk accept. You dah terima. Bila you dah terima, nanti you akan bukakan dengan ilmu baru.
Kat situlah you akan mungkin belajar benda baru, iaitu tentang self-awareness ataupun kesedaran diri. Bagaimana you nak sedar diri you, bagaimana you just nak belajar untuk observe sahaja, buat pemerhatian saja. Jangan letak apa-apa label, jangan beri apa-apa makna pada diri you, jangan judge apa-apa, jangan kritik apa-apa, just observe saja. Itu knowledge baru. Kan? So satu tahap kesedaran yang baru. So saya nak beritahu kalau you dah sampai tahap spiritual awakening, you dah dan dalam masa sama you merasa symptom anxiety, dan you dah tak attach diri you dengan symptom anxiety, sebenarnya you dah keluar pun daripada cycle tu. Dah keluar pun. Yang the most important thing adalah you jangan attach lama-lama dengan istilah anxiety disorder. Sampaikan you tak boleh nak teruskan kehidupan, sampaikan you tak boleh nak berkembang jiwa you untuk belajar satu benda yang baru dalam hidup ni. Sebab rugi. Hidup ni sekali, betul tak? You tahu hidup sekali, you takut mati. Tapi bila Tuhan bagi kehidupan sekarang ni, you tak appreciate. You tak betul-betul sungguh-sungguh nak hidup. Kan, kadang-kadang kita takut, aku takut nak mati, tapi tak tanya diri sendiri, apa yang aku dah buat sepanjang aku hidup ni? Takkanlah aku asyik duk takut je. Aku nak tunggu anxiety tu baik, baru aku nak meneruskan kehidupan aku. Aku nak tunggu simptom tu hilang, baru aku nak mencapai impian aku. Rugilah, masa berjalan tu. Masa berjalan. Jadi kita ni, kalau kita betul-betul nak hidup, nak merawat diri kita adalah dengan hidup. Teruskan kehidupan tu. Jangan kita nak tunggu anxiety tu hilang, jangan nak tunggu simptom tu dah tak ada langsung daripada badan, barulah kita rasa bahagia. Jangan macam tu. Walaupun simptom tu ada, tetaplah merasa bahagia. You ciptalah kebahagiaan you sendiri. Dan dalam proses tu lah nanti you akan belajar banyak benda baru yang akan membuatkan you boleh keluar daripada cycle anxiety tu perlahan-lahan. Perlahan-lahan lah saya cakap, sebab memang proses ni perlahan. So you kena sabar yang part tu. Okay, so saya rasa saya dah cover dah. Okay, kenapa kita relapse, kenapa seseorang tu relapse. Okay, so saya nak tanya you all yang kat dalam ni, okay, yang tengok ni dalam video, live video ni, ada tak yang you all rasa you punya relapse tu berlaku antara empat-empat ni, salah satu ni? Ada tak yang mengalami relapse, yang mungkin sedang mengalami relapse, ataupun sebelum ni pernah mengalami relapse, dan you punya faktor yang mengalami tu adalah antara you pernah antara keempat-empat ni? Okay, yang saya sebut tadi, yang pertama, you dah sedar yang you relapse sebab you masih lagi dalam pattern yang sama, repetition, fikiran yang sama, emosi yang sama, lifestyle yang sama. Baru you sedar. Ataupun you sedar, you mengalami relapse because of energy punya tenaga dunia. Okay, tenaga alam ni memang masa tu tengah shaking, so you pun adapt tenaga tu, dan you pun merasai benda yang sama, simptom pun datang. Okay, ataupun you memang ada past trauma, you memang ada childhood trauma yang you baru sedar, you rasa macam patutlah relapse anxiety aku datang balik berulang-ulang, because ada benda dalam subconscious mind aku dan memory ni yang aku tak betulkan, tak healkan. So every single time ada insiden berlaku, you akan trigger, you akan react macam tu. Kan? So yang keempat, spiritual awakening. Siapa yang dah rasa? So inilah antara ni. Kalau ada dah pernah mengalami, yang pernah dia dapat kesan, aku memang ada salah satu faktor ni, please comment. Dan saya rasa ada je yang pernah alami, cuma mungkin diorang tak sedar benda tu. Tapi bila saya dah story benda ni, dah cerita, baru you perasan. Betul tak? Wawadia, saya anxiety, stress and depression yang teruk. Doktor nak on ubat tapi saya menyusu baby. So kadang-kadang kita kena faham, ada setengah orang, kita jangan blame dia tau bila dia tak ambil ubat. Sebab ada sebab kenapa dia tak boleh ambil ubat. Okay, tapi dalam macam sama, saya pun menggalakkan juga sebenarnya orang ambil ubat. Sebab kalau you dah tak ada cara lain, kan, makan ubat lah. Sebab ubat tu sebagai satu kaedah rawatan juga. Okay, jadi kalau macam doktor nak on ubat tapi tengah menyusu baby, tu tak ada masalah. You kena decide mana yang terbaik untuk you. You rasa adakah dengan makan ubat tu, you akan lebih, bila you buat keputusan makan ubat tu, jiwa you lebih tenang. Okay, bila you kata okay lah aku decide nak makan ubat, jiwa you lebih tenang, you rasa lebih relief. Okay, itu jalan you. Tapi bila you kata macam aku tak nak makan ubat, aku lebih seronok, lebih bahagia dapat susukan anak aku, dapat bagi dia fully breastfeed, aku lebih seronok kat situ, lebih tenang kat situ, then proceed kat situ. Tapi you kena ada cara lain untuk nak merawat diri you. Sebab kita jangan jungutkan kita punya kaedah rawatan. Sebab
kita ada banyak sebenarnya kat rawatan. Banyak sebenarnya orang kat luar sana yang sebenarnya dah sembuh daripada anxiety dah pun. Sebab itu kalau you tengok lately banyak je orang yang dah share pasal pengalaman dia sembuh daripada anxiety. Betul tak? Ramai gila. Ramai. Jadi benda tu tak mustahil, memang boleh pulih. Jadi kalau you tak boleh nak makan ubat, try gunakan cara yang semula jadi, kaedah semula jadi. So cuma kaedah semula jadi berat sikit sebab you memerlukan pengorbanan. Senang kata you kena hijrah, berubah. Kalau you tak berubah, you tak betulkan cara fikir, betulkan cara you menguruskan emosi, tak betulkan lifestyle, dia akan sama je, keadaan sama. Okay. Lagi Ami Hamid, relapse lagi teruk dari first time kena. Kadang-kadang macam tu, ada yang relapse lebih teruk daripada first time tu kena. So maksudnya benda tu dah tersimpan lama tau, dia berkumpul, accumulate. So bila dah accumulate dah, you tak release, dia pun release sendiri, tu yang dia keluar macam-macam cerita-cerita daripada badan. So something need to be changed lah. You kena ubah sesuatu, you kena buat sesuatu. Kalau you betul-betul dah nekat untuk nak perbaiki diri, nak pulihkan diri, okay, kita kena ada disiplin. Benda pertama saya beritahu untuk you nak pulih ni, sebenarnya you kena ada self-empowerment. You kena empower diri you sendiri. Empowering yourself. Because no one can empower you. You je yang boleh empower diri you. Meaning that you je yang boleh berubah. You je yang boleh decide untuk nak berubah ke tidak. Sebab itu dalam Al-Quran pun sebut, Allah kata Allah takkan ubah nasib satu kaum kalau kaum mesti tak nak ubah. Jadi benda ni, wahimah Allah pun tak berasa campur. Kita dia sendiri nak berubah ke tak? You nak berhijrah ke tak? You nak memperkasakan diri you ke tak? You nak start untuk memperkasakan diri you ke tak? You nak start untuk nak membuat keputusan untuk diri you ke tidak? It's up to you. Betul tak? You boleh dengar macam-macam pendapat, but at the end of the day, diri you sendiri. So kalau you tak mulakan dengan nak memperkasakan diri you untuk kata macam, okay, decide, aku dah decide, that's it, aku dah tak nak duduk dalam kitaran lagi dah. Aku dah decide, aku nak keluar dari kitaran ni. Aku nak pulih macam orang lain boleh pulih. Aku nak capai cita-cita aku ada impian. Okay, dan bila you dah ada, itu self-empowerment. Itulah dia, you memperkasakan diri you. Itulah the first step yang akan membuatkan jalan-jalan pemulihan tu akan terbuka. Lebih banyak. Okay, dia akan kena bermula daripada diri. Bermula daripada diri. Sebab yang saya ingat dulu, bila doktor bagi saya surat suruh refer dekat pakar psikiatrik tu, saya macam bertanya-tanya pada diri saya, aku dah nak kena jumpa doktor sakit jiwa. Saya kata, aku dah nak kena jumpa doktor sakit jiwa, tapi ni jiwa aku. Kenapa aku nak suruh orang lain yang betulkan jiwa aku? Bukan aku patut betulkan jiwa aku sendiri ke? Itu saya punya kesedaran pertama saya waktu tu. That is self-empowerment. Self-empowerment, you dah rasa ada satu kuasa yang you nak bertanggungjawab sendiri. Aku tak nak letakkan tanggungjawab pada orang lain ni. Aku yang kena betulkan diri aku ni. Aku yang kena bertanggungjawab pada diri aku ni. Aku yang kena ubah sesuatu ni. Ini aku yang menzalimi diri aku tu pasal jadi macam gini. Itu waktu tu lah saya punya kesedaran. Jadi waktu tu saya buat keputusan, aku nak buat dengan cara aku. So bila mana kita dapat buat keputusan, bila mana kita dapat memperkuatkan diri kita, memperkasakan diri kita, bila kata kita dapat buat pilihan apa yang kita nak buat, apa rawatan kita nak ambil, that is self-empowerment. That is the first element yang you kena ada before you proceed kepada proses pemulihan. Faham tak? So self-empowerment tu penting. Barulah you boleh pergi kepada asas-asas pemulihan tu tadi yang saya kata kena. Lepas tu you kena ada knowledge, you kena faham apa tu acceptance, you kena faham about setbacks, you kena faham about consistency, you kena faham tentang total recovery. Okay? So, apa lagi? Nur Hafizah, kenapa saya tak boleh gerak ni? Tak boleh baca lah. Sekejap saya tengok sekejap. Apa saya tak boleh baca kat situ? You all, siapa-siapa yang tengah menonton video ni, please share pada kawan-kawan yang lain. Hopefully dia dapatlah beri manfaat pada kawan-kawan. Okay, apa lagi kita tanya? Banyak dia punya soalan Kenapa yang ni stuck? Oh, okay. Nur Hafizah, session Kak Nas memang sangat membantu saya. Alhamdulillah sekarang masih proses untuk pulih. Alhamdulillah. So benda ni you kena ingat, kadang-kadang you kena ingat tu benda. Saya ni tukang buka jalan je sebenarnya. Tapi yang masuk dalam pintu tu, yang masuk jalan tu you all. So you all yang kena jalani proses pemulihan tu. Tapi saya boleh tunjuk arah lah. Sebab saya dah melalui benda tu.
Saya ada pengalaman kat arah situ, jadi saya beritahu, okay, ni jalan ni macam ni, ni jalan macam ni, you boleh buat apa, you boleh buat apa. So session tu nanti biasa kalau you join, saya akan guide ke arah tu. Tapi use ni yang kena tempuh benda tu. Use ni kena tempuh, use ni kena lalu benda tu. Dalam saya punya perkongsian saya, kebanyakannya saya kata, bila orang tanya saya macam mana nak kuat, saya pun sendiri minta kekuatan daripada Tuhan. Saya tak ada kekuatan, saya sendiri pun minta kekuatan daripada Tuhan. So macam you all, saya kata dalam proses pemulihan ni penting juga untuk you sentiasa connect dengan the higher source, sumber utama tu, Tuhan tu. So any religion tak ada masalah, you kena keep connect with your God. Okay, semua orang ada Tuhan masing-masing, betul tak? So connect dengan the higher source tu, itu yang akan beri kekuatan untuk nak teruskan jalan tu. Okay, so sebab itu kadang-kadang ada certain yang lepas session dia akan tanya soalan apa semua, saya akan jawab. Tetapi ada certain yang saya akan bertegas. Kalau ada yang pernah kena lah, saya ada waktu saya akan tegas. Dan waktu tu mungkinlah ada anggap saya ni macam garang ke, dah tak nak layan ke, bukan macam tu. Tapi saya kena bertegas. Kadang-kadang saya bertegas tu sebab apa tahu? You all kena tahu. Biasanya bila saya dah start bertegas dengan you all, itu bermaksud you all ni ada potensi untuk baik. Bila you all ada potensi untuk baik, lepas tu you all masuk balik dalam cycle, itu jam saya akan jadi garang, itu jam saya akan bertegas. Sebab saya sendiri nampak potensi tu pada diri you ni memang dah boleh baik, tiba-tiba you down balik macam itu, saya akan start bertegas. Itu je saya garang sikit lah. Tapi jangan marah. Sebab apa? Sebab saya sayang. Saya ni kalau boleh saya nak you ramai-ramai ni keluar daripada ikatan anxiety. Sebab once you keluar daripada ikatan anxiety, you akan nampak kehidupan ni lebih banyak lagi benda yang you nak belajar. Lebih banyak lagi benda yang best yang you, how to say, banyak ilmu kat luar sana sebenarnya. You akan sempitkan you punya kehidupan kalau you fokus pada anxiety sahaja. Rugi, nanti you banyak benda yang kata tinggal. You tak banyak belajar benda, you tak banyak nak explore, nak cipta pengalaman. You see, so sebab itu saya kata tak apalah, aku tolong kawan-kawan aku yang tengah anxiety ni, bawa diorang keluar daripada anxiety. Lepas tu korang laluilah korang punya spiritual journey korang masing-masing. Sebab anxiety ni sebenarnya paling rendah, tahap mental illness yang paling rendah. So kalau yang rendah ni you all tak boleh nak overcome, macam mana kan? So paling rendah sebenarnya saya beritahu. Walaupun you all rasa macam ini paling teruk dan aku rasa dan aku dah macam nak mati dah ni. Betul, saya faham, saya tak nafikan, saya pun mengalami dan ramai pun mengalami benda yang sama. Okay, tetapi dalam kategori mental illness itu paling rendah. Bermaksud benda tu boleh keluar, boleh sembuh 100%. Kita mengalami itu, kita rasa paling teruk sebab kita tak ada jalan nak keluar kan, kita tak suka keadaan tu, so kita rasa teruk. Tapi kalau kita dah ada ilmu, kita amalkan ilmu tu, kita boleh keluar daripada cycle tu. Okay. Apa lagi? Namin, macam kalau pantang buatkan kita lagi stres. Pantang maksudnya pantang makan. Kalau itu saya kata, kadang-kadang ada yang macam, okay, dia macam ni kadang-kadang yang kata, Nanas, perlu ke saya nak pantang makan? Kan, saya selalu sebut, you all ni nak gunakan apa istilah pun tak ada masalah. Yang penting istilah tu jangan bagi you stres. Sebab punca kita banyak sakit pun sebab stres. Jadi jangan stres-streskan kehidupan je, relax. Sebab itu kadang-kadang saya cuba tekankan, you gunakan je lah satu kaedah untuk nak rawat diri you. Ajar diri untuk accept dulu. Itu je, accept apa je keadaan. Kalau you try benda yang simple tu, you boleh keluar dari sakit anxiety, dah powerful lah. Sebab sekarang, kenapa saya ajar untuk accept? Sebab saya nak you all ni belajar untuk kurangkan you punya stres. Sebab stres ni yang banyak menyumbang kepada you punya gejala anxiety, yang menyumbang kepada you punya panic attack. Jadi tujuan saya kongsikan ramai-ramai ni, ajar diri untuk accept. Sebab nak kurangkan you punya stres. Okay, jadi kalau you berpantang, katalah you berpantang makan contohnya, benda tu buatkan you stres, benda tu dah defeat the purpose lah. Maksudnya you increase balik stres tu untuk apa? Betul tak? Jadi cuba guna perkataan yang lain yang mungkin lebih welcoming, yang mungkin lebih macam tak stres sangat. Saya personally guna perkataan jaga makan. So saya katalah, okay, aku nak jaga makan. Jaga makan cara macam mana? Jagalah mana yang saya boleh jaga, yang saya rasa
hari tu dia dah banyak melantak sangat benda-benda yang tak bagus, esoknya saya puasa contohnya, ataupun esoknya saya pergi jaga makan, kurangkan makan, contoh macam tu. Jadi saya pun seorang yang tak terlalu strict pasal makanan kan. Saya lebih kepada saya, sebab saya suka makan, jadi saya enjoy the food. Tapi bila kita enjoy the food, ada certain time kita kena ada self awareness lah kan, kena ada be cautious apa yang you ambil. So kalau hari tu you rasa tak, ya kena banyak betul aku minum air green tea manis-manis kan, esok janganlah macam tu. Maksudnya you pandai-pandai lah benda ni, jangan streskan hidup sangat kan. Kadang-kadang kita pun ada setengah orang yang cuba nak kuruskan badan pun tak boleh, sebab apa, dia terlalu stres dengan dia punya pantang makan tu. So jangan gunakan perkataan tu kalau benda tu buatkan stres. So cuba guna perkataan lain instead of pantang makan. Okay. Tapi ada juga satu cara ni yang mana dia menggunakan istilah pantang. Dia kena pantang certain makanan ni untuk nak baik pulihkan dia punya sistem dalaman dia tu. Kalau benda tu bila you menggunakan perkataan tu membawa benefit balik pada diri you, then gunakan je lah perkataan pantang tu. Lagi pun bukan lama pun pantang. Pantang ni tak lama, saya beritahu. Sebab itulah orang apa cakap, orang yang berpantang, orang perempuan berpantang tu 40 hari contohnya, atau 44 hari. Sebab dia ada pantang ni, bermaksud ada tempoh dia. Jadi kalau you nak menggunakan perkataan pantang itu, boleh, yang penting jangan stres. Kalau maksudnya you nak guna pantang, okey aku kena pantang makan, targetlah aku nak pantang makan dalam masa 6 bulan. Letakkanlah sasaran, tak ada masalah pun pada saya. Yang penting jangan stres kan. Nanti bila you dah makan, you dah rasa you rasa bila you teringin nak makan benda yang tak bagus tu, you cakap diri you balik, aku tengah pantang makan ni, lagi sebulan je lagi ingatkan diri tu balik, lagi 2 bulan je lagi aku nak pantang makan, lepas ni aku dah bebas. Tapi bila dah bebas tu, tak semestinya you boleh lantak semua benda, kena jaga-jagalah balik. So startlah jaga makan, macam tu. Okay, so jangan stres-streskan diri kita dengan benda-benda yang tak sepatutnya kita nak stres. Kalau perkataan pantang tu buatkan you stres, jangan guna perkataan tu. Gunakanlah perkataan saya nak jaga makan. Macam mana saya jaga makan? Ini cara saya. You yang kena master diri you sendiri. Okay. Kasih Tika. Saya baru je kena panic attack. Sakitnya dada rasa nak meletup. Macam mana you overcome dengan panic attack? Okay. Panic attack ada pelbagai cara. Kalau you belajar daripada psikiatris, ada pelbagai cara. Psikologis, terapis, banyak cara untuk macam mana you boleh overcome dengan panic attack. Antaranya adalah deep breathing, antaranya adalah you boleh gunakan dengan activate your 5 senses, you punya deria kan. Lepas tu ada juga yang jenis bernafas dekat dalam paper bag. So banyak cara sebenarnya untuk you nak overcome dengan panic attack. Okay. Tetapi pada saya sendiri, apa yang saya praktiskan dulu adalah saya berdepan dengan panic attack tu sendiri, yang mana saya invite panic attack tu datang. Maksudnya macam okey lah, sekarang ni kalau kau nak datang, kau datang, aku ready. So kau datang lah. Saya berdepan, face the fear. So bila saya dah face the fear, saya ajar diri saya untuk berdepan dengan panic attack tu. Slowly saya find out that saya punya panic attack tu makin reda dan dah tak ada. Okay. So benda ni kena berani. Kalau kita takut dengan panic attack, ataupun kita panik sebab kita panik, kita akan trap balik dalam cycle of anxiety tu. So kita jangan takut apabila kita mengalami panic attack. Sebab apa? Melalui pemahaman saya, pemahaman peribadi saya, panic attack merupakan satu mekanisme tubuh badan saya ni nak riliskan hormon-hormon yang dah tak stabil. Maksudnya hormon tu dah terlampau tinggi daripada kadar optimum dia, dah tinggi sangat. Jadi bila dah tinggi sangat, dia nak gunakan satu cara yang agresif untuk nak keluarkan dia tu. Jadi badan kita akan jadi shaking, kita akan rasa nak pitam, kita rasa sesak nafas, sakit dada, semua macam-macam simptom lah keluar. Jadi waktu tu, bila benda tu berlaku, saya benarkan diri saya untuk keluarkan semua simptom tu. Macam dalam istilah kata purging. Saya konon-konon menganggapkan saya tengah buat pembersihan diri masa tu. Bila panic attack tu keluar, maknanya okey, kau keluar. That's why saya ajar diri saya untuk face the fear, berdepan dengan panic attack tu. Dan bila saya sendiri explore benda tu, baru saya dapat rasa ya betul, dia adalah sebenarnya panic attack ni umpama hormon yang dah terlampau suppress dalam diri kita. Lepas tu dia cari waktu nak keluar tau. Dia sebenarnya nak keluar, tapi kita tak nak keluar, kita duk tahan-tahan kan. Sebab itu lama-lama
panic attack tu makin lama makin kuat, makin kerap, makin berulang. Sebab bila kena je kita tahan, bila kena je tahan. Jadi apa yang saya buat reverse psychology. Sebaliknya adalah saya membenarkan diri saya untuk berdepan dengan panic attack tu. Dan lama-lama saya find out, benda tu, saya masih ingat lah waktu tu, the last one yang saya ingat saya kena panic attack, benda tu adalah bila dia berlaku dalam 1-2 saat saja. Dia macam zup, lepas tu terus hilang. Macam tu lah. Dulu masa saya kena tu sampai terbaring. Masa tu dah mengucap dah lah kan. Saya duduk berdua dengan anak. Aku dah cakap hari ni kalau aku mati kat rumah ni, aku kembung dalam rumah ni dengan anak aku, macam mana lah. Tapi masa tu saya letakkan pergantungan saya pada Allah. Saya kata, ya Allah Tuanku, hidup aku ke mati aku ke engkau yang tentukan, bukan panic attack ni. So aku serahkan dia aku pada engkau. Waktu tu lah. Lepas tu saya cabar panic attack tu. Aku cabar kau dalam masa 30 saat. Kau nak serang aku sampai mati, aku serang sampai mati. Sebab aku punya mati aku yang pegang Tuhan. Hidup aku yang pegang Tuhan, bukan kau. Saya cakap macam tu. So saya berdepan, saya biarkan diri saya dalam keadaan saya baring tegak tu. Saya dah ready tu, macam nak mati tu, siap berkiam lagi kau. Lepas tu saya rasa badan saya menggigil. Lepas tu saya rasa nak pitam tu, tapi saya biarkan saja. Lama-lama benda tu saya rasa dia reda. And saya sangat penat. Lepas tu saya sangat penat, seolah-olah saya bawa lepas marathon. Lepas tu saya cuba nak tidur, tak boleh lah. Tapi tak apa, saya kata tak apa kalau tak tidur. Saya pejam je mata. Lepas tu lama tu saya tertidur. Besoknya saya bangun tu, rasa macam aku ni semalam bawa lepas banyak gunung ke? Sakitnya badan, Tuhan yang tahu. Masa tu lah. Itu pengalaman saya. Jadi lepas tu, bila saya dah dapat first experience saya berdepan dengan panic attack tu, lepas tu saya cabar lagi. Dia kata, kau nak datang okey, aku dah siap sedia dah. Cepatlah. Masa tu. So itu attitude yang saya bawa waktu tu. Dan itulah benda yang saya share dengan you all. Kalau you all nak praktiskan, try practice. Okey, tapi kena ada keyakinan, kepercayaan tinggi. Sebab apa? Yang melindungi kita, yang selamatkan kita, Tuhan. Sebab tu saya kata, dalam proses pemulihan, you kena ada high connection, deep connection, strong connection with the higher source, dengan Tuhan tu. Sebab kita tak ada daya upaya, dan tak ada daya upaya kita. So kena memang bergantung dengan dia juga. Alright. Anything else? Tergantung lagi pula. Okay, maksud dia okay. Saya baru juga nanti dah jawab. Maksud sis kita kena buat reverse psychology. Buat reverse psychology kan, sebab psikologi kita yang selama ni dah tak membantu. Jadi buatlah reverse psychology tu. Amir Ahmad, betul Kak Nas, bila tak jaga makan memang chances tu anxiety datang balik tu memang tinggi. Yep. Because sometimes you kena tahu tau, ada makanan-makanan ni yang dia akan membuatkan dia akan mengganggu emosi kita. Okay, ada pemakanan, kalau kita tak jaga pemakanan, dia akan mengganggu emosi kita. So yang itu kalau you nak jaga bab pemakanan, yang itu you belajarlah daripada Coach Liana Tan. Pergilah Google, pergilah cari dia. Saya boleh, kalau you all nak saya recommend siapa-siapa coach kat luar sana tu, saya boleh. Sebab saya memang suka follow orang-orang yang ada ilmu ni. Jadi korang belajarlah sendiri kan. Penat saya belajar, lepas tu share dengan korang, baik korang sendiri belajar, cari sendiri ilmu tu. Betul tak? So kalau untuk pemakanan yang bagus, macam nak jaga pemakanan yang supaya pemakanan tu dapat menstabilkan hormon kita, you belajar dengan Liana Tan. Pergi Google Liana Tan. Maliana, Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Hanim Ahmad, dada sakit macam ketat kadang-kadang. Dada sakit selagi punya anxiety tu kuat, selagi punya anxiety tu ada, memang dia punya dada tu akan ketat. Okay, once you dah buat ECG, you dah buat dah apa check up apa semua, lepas tu doktor kata tak ada benda pun, normal je. So memanglah you kena baikkan benda tu dulu, barulah dia punya simptom-simptom dada tu akan hilang. Tapi macam saya kata, tak perlu nak tunggu dada tu hilang sakit ke, tak perlu nak tunggu simptom-simptom tu hilang ke. You kena proceed dengan apa kaedah rawatan you pilih, and at the same time you kena start hidup. Healing and living, saya selalu sebut healing and living, you mesti bersekali. Okay, dalam masa you buat rawatan healing tu, you mesti start living juga dalam masa yang sama. Jangan you nak tunggu dah sembuh baru nak start hidup. No. Pemulihan dia dapat apabila you buat bersekali. Healing and living together, tak boleh tinggal salah satu. Kadang-kadang you sakit, lepas tu you pun nak teruskan hidup. Kau nak teruskan hidup kau, aku just nak living je, tapi you tak healing pun tak boleh juga. Nanti bila tu datang balik, penyakit tu datang balik.
Jadi kena buat bersekali dua-dua. Healing and living mesti together. Okay? Namin ada kan. So dah dapat kesan kan. Ada 4 faktor tadi yang saya kata apa sebab yang kita relapse tu. Ada sebab tu yang buatkan kita relapse anxiety tu. Amir Ahmad, saya sedang dalam fasa relapse because of past trauma. Sekarang dah kena continue jumpa kaunselor semula. Yup. Okay, my advice, kalau you ada past trauma, you better buat deep healing. Kalau you ada past trauma, okay, you better buat deep healing. Sebab trauma ni, you kena ingat trauma ni dia effect kita punya soul tau. Jiwa kita. Once trauma tu berlaku, jiwa kita terpecah-pecah tau. It's broken. Jiwa ni atau soul ni, fitrah dia adalah tenang, damai, bliss. Dia sangat, how to say, hening. Perasaan jiwa ni, fitrah dia macam tu. Okay, hening, dia damai. But then, bila trauma tu berlaku, dia akan pecah fragment. Dia punya jiwa tu terpecah-pecah. Tu yang orang panggil broken soul. So, untuk nak dapat balik soul itu masuk balik, soul itu menyatu semula, okay, you kena buat deep healing. Deep healing tu dia akan pergi kepada level energy. Dia bukan healingkan you punya body tu semata-mata, bukan healingkan mind you ataupun you punya emotion semata-mata, but level energy dalam tu kena healkan kalau you ada trauma. Sebab bila you ada trauma, you punya jiwa tu pecah-pecah. Bila dah terpecah-pecah, dia effect you punya fikiran, dia effect you punya emosi, dia effect jasad you. Dia akan effect you punya somatic symptom. Maksudnya trauma tu dia dah pergi kepada badan sampai you rasa sakit tu kat badan tau. Bukan sakit tu kat dalam je. Okay, trauma tu pergi sakit kat badan, pergi ke fizikal. Jadi bila dah sampai pergi ke fizikal, trauma tu pergi ke fizikal, you kena cari root cause, iaitu you punya energy level tu, rawat yang tu. Okay? Apa lagi? Sebelum saya stop, berapa? Tadi saya start pukul 9 Oh, dah pukul 10 lebih. Okay, apa lagi? Kak Huda, Waalaikumsalam. Relax kali ni, apa Kak Huda cakap? Relax kali ni agak lama sebab tak ada semangat. Lepas sesi baru rasa semangat. Tak apa, saya beritahu. Masa session, biasanya lah saya beritahu pengalaman Masa session, bila you masuk session saya, biasanya waktu tu macam tak ada masalah apa-apa dah. You akan rasa macam, oh rupanya aku tak ada masalah, sebenarnya okey je. So, rupanya hal yang kecil je, betul. Okay, lepas you keluar daripada session, you akan rasa macam, oh aku dah mula start, dah dapat tune dah. Aku dah tahu apa aku nak buat lepas ni. Okay, lepas session. Tapi nanti akan satu waktu, you akan down balik. That's okay, that's normal. Okay, bukan bermaksud kita masuk session tu atau kita pergi berguru, kita pergi baca buku, kita masuk seminar, kita terus pulih. Tak, saya sebut proses. Pemulihan ni proses. Sebab tu saya tak cakap pulih, saya kata proses pemulihan. Dia ada proses dia. Meaning that proses tu dia bergerak secara halus, dia bergerak ups and down. Jadi kita tak boleh expect ada waktu kita akan sentiasa bersemangat. Kita kena expect yang ada waktu kita akan down. Tapi bagaimana kita nak overcome masa kita down, itu yang paling penting. Sebab kebanyakannya kita gagal. Bila down tu macam mana kita nak atasi, kat situ kita akan gagal. So kita sedang belajar untuk berdepan dengan kita punya ketidaksempurnaan tu. So bagaimana cara tu, itulah kena cari ilmu. Amaliana, akak paling takut kalau kena panic attack. Siapa takut Kak. Oi, dah rasa macam nak mati. Panic attack tu semua takut kan. Tapi dia ada cara dia, ada kaedah dia untuk kita nak overcome. Kalau akak kepala berat, lepas tu nafas rasa macam tak ada nafas, fikir macam-macam lah tu nak jadi panik tu. Dia ada cara dia untuk overcome. Macam saya kata tadi yang saya share, kita kena cabar panic attack tu. Selagi mana tak cabar, selagi itulah kita memang membiarkan panic attack tu menguasai diri kita, dan kita tenggelam dalam panic attack tu, dalam cycle tu berulang-ulang kali. Yahya, salam dari Pelangi Indah. Wow, sudah lama tak ada jumpa Yahya itu. Kau sudah di Pelangi Indah ya? Okay, aku masih di Perling. Udah proses up and down. Mula-mula tak faham, sekarang faham. Ya kan. Deep healing tu macam mana Kak? Ni suggestion. Okay, deep healing ni
Sebab saya memang saya deep healing saya buat sendiri. Saya buat sendiri. Saya memang suka explore sendiri. Jadi saya pun sebenarnya antara orang yang memberi childhood trauma. Siapa yang baca aku punya buku Kembali Kesedaran, you all tahulah saya memang ada childhood trauma. So ada inner child punya problem lah kan. So saya memang belajar buat deep healing sendiri dan saya praktiskan sendiri. And until now pun saya memang ada buat deep healing untuk diri saya sendiri. Deep healing ni ada macam-macam cara, tetapi apa yang saya buat untuk diri saya sendiri adalah lebih kepada saya buat meditasi. Okay, meditasi maksudnya saya akan buka lagu yang mendamaikan ke apalah. Okay, kalau macam saya suka hutan kan, so saya akan buka suasana hutan macam tu. Atau kalau you all suka bunyi air terjun ke, bunyi hujan ke, buka macam tu kan, buka. Lepas tu you kena bawa diri you balik kepada zaman you kanak-kanak. Susah lah yang ni nak cerita dalam sangat tau. Nama pun deep healing kan. So kalau nak cerita dia deep sangat, jadi saya tak boleh open sangat benda ni. Ini I rasa you kena masuk session. Ataupun kalau you tak masuk session pun, I rasa you boleh je cari kat luar sana. Ramai je yang boleh buat deep healing. Macam saya sebutkan tadi tu lah, yang banyaknya coach-coach kat luar sana yang boleh buat deep healing dan terapi ni. Okay, so try lah. Prof Mas saya rasa ada kot. Prof Muhammad Aziz Shah, saya rasa dia pun ada. Coach-coach dia pun ada juga yang buat deep healing. Tapi saya memang buat untuk diri saya sendiri. Dan kalau siapa-siapa yang join session saya akan ajar macam mana nak buat. Dan you buat sendiri. Saya punya cara, saya punya cara adalah saya share apa yang saya buat. Saya share apa yang saya amalkan. Benda tu it works for me, and saya share dengan you all. So mana dah tahu cara tu berfungsi dengan you all. So itu yang saya buat. Kalau nak kata saya tak ada tauliah, memang pun saya tak ada tauliah. As a therapist, I'm not therapist. Saya bukan counselor. I'm not psychiatrist or psychologist. No, saya bukan. Okay, tapi saya bercerita lebih daripada pengalaman saya mengalami anxiety, dan saya explore bagaimana cara untuk merawat diri saya sendiri. And from there saya praktis sendiri, buat and saya dapat kesan. Lepas tu saya rasa macam wow, so it works. So benda ni, it doesn't mean that kita kena nak bergantung pada orang saja. We sometimes have to rely on ourselves, okay, untuk start rawat diri kita. Okay, sebab ni badan kita ni tau. So kita kena bertanggungjawab. Ini jiwa kita ni, jiwa ni, kita kena bertanggungjawab. Apa yang kita fikir, kita yang keluarkan, bukan orang lain yang minta kita fikir. Apa yang kita rasa, bukan orang lain yang minta kita rasa. Kita sendiri yang rasa, kita sendiri yang fikir. Betul tak? So apa-apa kita kena ada rasa tanggungjawab tu. Ini semua kita yang kena buat. Okay, last soalan lah Kak, adakah merokok boleh menyebabkan healing proses terganggu? Deepnya soalan kau nak. Adakah merokok boleh menyebabkan healing proses terganggu? Okay, saya nak beritahu dia boleh jadi boleh jadi tidak. Boleh tak? Saya tak suka jawab benda yang mutlak. Saya tak suka jawab benda yang mutlak. Sebab pada saya tidak ada satu jawapan yang mutlak dalam kehidupan ni. Because bila bercakap tentang manusia, dia adalah sangat subjektif. Kita tak boleh nak cakap, oh, merokok sangat bahaya. Untuk you, jangan. Saya tak mampu nak cakap macam tu. Sebab ada setengah orang yang dia merokok bertahun-tahun, berpuluh tahun. Aku tengok elok je kan. Jadi dia bergantunglah pada diri masing-masing. Jadi kita sendiri yang memberi makna kepada benda tu. Kalau kita memberi makna, kita meletakkan persepsi ataupun takrifan mengatakan oh, merokok ni akan membuatkan healing proses terganggu, maka itulah akan menjadi realiti. Jadi sekarang kita tengoklah realitinya kat mana kan. Kita apa yang kita fikir, kat situlah dia akan jadi realiti. You percaya apa? What is your belief? Benda yang kita percaya tu akan jadi realiti. So kalau you percaya yang merokok boleh menyebabkan healing proses tu terganggu, maka merokok boleh mengganggu healing proses dan berhentilah. Tapi kalau you rasa, aku rasa merokok tak ada efek pun kan, you rasa macam tu, that's what you believe. Siapa saya untuk nak menghalang? You merokok je lah kan. Dan dia punya realitinya tak mengganggu pun you punya healing proses rupanya kan. So siapa kita nak menghalang? Tentu pulanglah pada you. You sendiri yang kena menilai sama ada merokok tu baik ke tak untuk diri you sendiri kan. Kalau you rasa benda tu baik, you proceed. Kalau itu tak baik, then
Tak perlulah. Cuma saya punya ni, kalau saya cerita pandangan peribadi saya lah. Peribadi saya bila kita merokok ni, kita kan macam masuk ke asap kan dalam paru-paru. Okey, kita masuk ke asap dalam paru-paru, kita lepaskan balik. Okey, saya tahu sebab saya dulu nakal. Tu saya beritahu, saya dulu nakal, jadi saya tahu. Saya tahu. Jadi kita sedut asap rokok tu, kita masuk, kita sebenarnya masuk dalam paru-paru. In fact masuk ke otak semua dan kita keluarkan balik. Okey, melalui hidung ke apalah. Okey, so benda tu tersimpan dalam badan kita. So saya ada satu pandangan saya mengatakan, kenapalah paru-paru aku dah sihat-sihat, aku masukkan asap bukan-bukan dalam paru-paru aku. Kesian dia hitam, kesian dia kena benda-benda apa zarah-zarah kimia-kimia melekat kat dalam paru-paru aku. Mak aku lahirkan aku sihat je paru-paru aku, tiba aku pergi buat benda macam ini, melekat benda tu kat dalam paru-paru aku. Kan, orang yang tak merokok pun boleh sakit paru-paru, inginkan pula aku yang merokok. Macam tu contoh. Jadi bila saya pegang macam tu, kita tak merokok lah kan, sebab kita sayang diri kita. Sayang diri kita, kita tak nak zalimi diri kita. Sebab kita rasa macam kesiannya kita masukkan kata bad substance pada badan kita kan. Kita kena sayang diri kita lah. Itu kadang saya pun pesan juga kat anak saya. Saya kata, anak saya yang lelaki kadang nak halang kan, tak nak halang kan. Tapi saya cakap kat anak saya kata, ibu lahirkan kau, dia elok sempurna je. Esok-esok kalau kau merokok, kau rosakkan paru-paru kau tanggungjawab dah sendiri. Saya cakap macam tu. Saya nak ingatkan dia, aku lahirkan kau ni elok, cantik, paru-paru kau cantik, buah pinggang kau cantik, usus kau cantik, perut kau cantik, semua cantik. Bila kita dah besar, apa yang kita bawa masuk dalam badan kita sampai merosakkan, jangan salahkan orang lain. Kita kena bertanggungjawab pada diri kita sendiri. Okay, so itu pendapat peribadi saya. That's why saya sangat menjaga, berhati-hati dan menjaga apa yang saya masukkan pada badan saya. Okay, saya menjaga apa yang masuk dalam fikiran saya, menjaga apa yang masuk dalam emosi saya. Saya menjaga benda tu. Jadi benda ni saya kata dia adalah sangat subjektif, sebab dia melibatkan perspektif dan persepsi masing-masing. Okay, so what you believe will become your reality. Itu je. So again, kalau you percaya anxiety tak boleh pulih, maka realitinya tak boleh pulih lah. Tapi kalau you percaya anxiety boleh pulih, maka realitinya boleh pulih. Sebab dulu saya percaya dia boleh pulih. Okay, so saya percaya dia boleh pulih, alhamdulillah. Itulah realitinya. Okay, so saya doakan pada you all juga. Okay, kepada siapa-siapa yang sedang menonton video ni, you all boleh share pada kawan-kawan yang lain. Okay, saya tangguhkan live session pada malam ni. InsyaAllah kalau ada topik-topik yang tiba-tiba termasuk dalam kepala saya nak bercakap, saya pun akan wawarkan lah. Okay, semoga apa yang saya kongsikan pada malam ni dapat memberi manfaat pada ramai. Okay, so saya recap balik antara punca sebab kita punya anxiety relapse. Okay, saya dapat kesan 4 faktor. Adalah pertama, bila kita melakukan repetition pattern of thoughts, pemikiran yang sama, emosi yang sama, lifestyle yang sama. So selagi kita tak berubah, selagi itulah kita akan datang balik simptom tu. And then reason yang kedua is because of sometimes kita tak boleh nak blame diri kita sangat. Sometimes because of the environment, because of the pandemics, because of the world energy kan, persekitaran, tenaga di persekitaran tu yang akan effect kita juga. So cuba bila kita sedar benda ni, kita jangan terikut dengan hal tu. Kita yang kena master diri kita, kena become bigger than the environment, than the situation. Okay, the third reason is because of past trauma. When you have childhood trauma, you memang ada chances untuk relapse balik anxiety tu. So please buat deep healing. Okay, pergi cari guru, cari coach, cari terapis yang boleh buat deep healing. Okay, and then the fourth reason is because of spiritual awakening. This is the very deep reason kenapa kita mengalami anxiety, because somehow ramai yang tak sedar, dia selalu attach diri dengan anxiety. Oh ni anxiety. Oh ni panic attack. Sampai dia tak sedar, rupanya simptom yang alami itu bukanlah anxiety sebenarnya. Itu merupakan kata fasa dia nak meningkat kepada satu pemahaman atau tahap kesedaran kebangkitan jiwa yang baru. Because kita jiwa ni berkembang, evolve, expand. Okay, jadi bila kita punya jiwa dalaman tu nak berkembang, somehow in between tu dia ada shaking sikit. Bila shaking, badan kita akan selalu rasa macam tak sihat, sakit, kita rasa macam ada penyakit kronik. But itu bukan penyakit kronik, it's just a symptoms. Dipanggil ascension symptoms ataupun simptom peningkatan diri, peningkatan kesedaran diri. Macam itulah. Alright, so saya doakan pada kawan-kawan yang nonton video ni dapat manfaat, yang you all dapat kata praktiskan. Okay, kalau dia baik, praktiskan. Kalau rasa macam tak baik, just tinggalkan. Okay, so kalau ada apa-apa salah silap kata-kata saya mohon maaf. Okay, kadang-kadang boleh bagi contoh tu, kadang-kadang menyakitkan hati kan, kita tak tahu apa kita cakap. So saya minta maaf banyak. So pada kawan-kawan siapa yang nak sertai session, personal session boleh,
group session boleh. Group session saya buka setiap 26 hari bulan. You all boleh register sekarang. Saya terhadkan 6 hingga 5 orang saja. Saya sengaja hadkan sebab saya memang nak fokus satu-satu. Saya pernah buat 10 orang. This is not about money, this is not about quantity, this is about quality. Saya prefer circle yang kecil supaya saya senang nak fokus satu-satu. Okay, so 26 hari bulan, setiap 26 bulan kalau you nak register, you boleh register pergi kat page saya. Ada link dekat situ. Ataupun kalau you nak buat personal session one to one dengan saya secara online pun boleh. Okay, pergi juga kat page saya, semua ada link dekat situ. Kalau you nak bersemuka, boleh. Maksudnya nak jumpa saya pun boleh. Saya kat Johor, saya kat JB. So boleh datang jumpa saya, kita jumpa session secara personal bersemuka. Atau kalau you nak Lembah Kelang, saya boleh cari satu tempat di area Kajang, kita akan jumpa dekat sana untuk bersemuka. Okay, so tapi kebanyakan yang saya nampak you all berminat untuk online kan. So saya buka online juga. Okay, buka online. So apa semua details tentang session, personal session, group session, semua dalam page saya. So please follow my page. Kalau ada bermanfaat ambil, kalau yang tak bermanfaat tinggalkan. Okay, so Amir dah nampak dia dah senaraikan dah. Thank you so much Hamid. Repetition of thought, emotion, and you punya lifestyle, you punya environment, okay, environment energy, past trauma, and spiritual awakening. Alright, so semoga terus berbahagia dan sihat selalu and enjoy your life to the fullest. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.